Sidang hari pertama bagi mesyuarat kedua penggal ketiga Dewan Rakyat hari ini masih lagi dalam keadaan kecoh sejak lebih sejam yang lalu. Beberapa ahli parlimen pembangkang terus mempersoalkan usul pengosongan kerusi yang di-Pertua Dewan dan timbalannya. Pembangkang tetap dengan pendirian supaya kedua-dua kerusi yang dilantik semasa mereka memerintah itu tidak digantikan. Minta Tuan Speaker jawab dahulu point of order oleh Kusum. Jawab dengan Pertua. Jangan rendahkan martabat parlimen, Speaker. No, Speaker berat sebelah. Ruling saya untuk teruskan. Speaker berat sebelah, Speaker. Minta Tuan Speaker hormati point of order dan standing order peraturan mesyuarat Dewan ini. Speaker, kena buat ruling atas standing order dulu, Speaker. Speaker, jangan kianat permanda rakyat. Speaker, Kuala Krau. Boleh kerana telah ada usul Peraturan dan telah mesyuarat, disokong Speaker. usul tersebut. Kuala Krau, peraturan mesyuarat 3. Speaker resign minta JSC ya, Speaker. Tuan Speaker, jawab kepada soalan. Sidang kali ini akan berlangsung selama 25 hari sehingga 27 Ogos depan. Untuk Ketua Pembangkang, masa telah hampir habis. Kalau saya nak berikan kepada sebelah sini pula. Baik. Tuan Speaker. Baik saudara, untuk perkembangan lanjut, apa kata kita terus sahaja bersama rakan setugas Ridwan Husin langsung dari bangunan Parlimen Kuala Lumpur. Baik Ridwan, mungkin ada perkembangan yang anda boleh kongsikan dari sana. Baik Zarif, suasana tegang terus menghantui sidang Parlimen Dewan Rakyat hari ini, yang mana ahli-ahli Parlimen terus berbahas sehinggalah 5 minit sebentar tadi, iaitu apabila ahli-ahli Parlimen kedua-dua blok terus mengemukakan hujah serta perbahasan masing-masing. Ia bagaimanapun tamat sebentar sahaja tadi apabila Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan bangkit berbahas sekaligus menggulung usul yang dicadangkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin itu, dan isu itu kemudiannya diluluskan oleh Speaker Dewan Rakyat. Bagaimanapun sidang Dewan Rakyat kini sedang menjalani proses yang dipanggil proses undi belah bahagian yang akan menentukan sama ada usul itu benar-benar diluluskan ataupun mendapat suara majoriti ahli-ahli Parlimen yang bersidang hari ini. Dan saya kira perkembangan lanjut akan diketahui sebentar saja lagi apabila keputusan proses pengundian undi belah bahagian akan diumumkan oleh Speaker Dewan Rakyat sebentar saja lagi. Dan saya terus sahaja kepada berita yang lain, iaitu soal kebajikan rakyat terus menjadi keutamaan kerajaan dalam menentukan pemberian bantuan serta inisiatif dalam membantu segenap golongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata keputusan serta tindakan segera perlulah diambil oleh Kerajaan Perikatan Nasional PN untuk mengumumkan peruntukan dalam usaha menangani kesan penularan wabak itu tanpa dibentangkan di Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dan di seluruh negara umum rakyat tahu bahawa dalam situasi yang amat menyukarkan dan sulit sekali itu, kerajaan tidak ada pilihan. Malahan saya sendiri berpendapat tindakan-tindakan segera mesti diambil walaupun sebelum sesi parlimen bermula. Dan hari ini walaupun perkara itu belum lagi dibentangkan, InsyaAllah Menteri Keuangan saya akan bentangkan dalam tempoh sesi ini juga segala perkara yang terperinci. Ada berpuluh-puluh inisiatif yang terpaksa dilaksanakan. Kerana di luar sana, Tuan yang Ketua mesti tahu, rakyat menunggu. Dia tak boleh nak nunggu sesi parlimen ini. Dia nak sekarang. Bantuan ini disampaikan sekarang. Mereka menghadapi kesukaran sekarang. Industri-industri dah runtuh sekarang. Perniagaan-perniagaan tak boleh laksanakan sekarang. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sesi pertanyaan jawab lisan di Parlimen pagi tadi. Jelas Tan Sri Muhyiddin lagi, beliau memahami peranan serta tugas ahli-ahli Parlimen untuk membahaskan segala perkara dan peruntukan yang diumumkan kerajaan. Namun kebajikan serta keperluan rakyat perlulah didahulukan kerajaan dalam memastikan nasib segenap rakyat akan terus dapat dibela.
Kerajaan sentiasa berhati-hati dan berhemah dalam membelanjakan wang negara untuk menyalurkan bantuan kepada rakyat yang terjejas akibat penularan COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata setiap langkah dan bantuan yang diumumkan adalah mengikut kemampuan kerajaan selain mematuhi undang-undang dan peraturan dalam perbelanjaan. Waktu kita nak berbelanja, kita tahu ada paras siling yang dibenarkan oleh undang-undang dan juga oleh peraturan supaya tidak kita pecah bumbung dan melampaui had yang telah dibenarkan. Sebab itu dalam situasi yang agak terdesak ni, dan saya kira bukan sahaja di Malaysia, hampir banyak negara-negara lain terpaksa berbuat sedemikian. Kerana isu pokok ialah dengan COVID-19, hampir ekonomi dunia runtuh. Jadi mau tidak mau kita mencari sumber-sumber dalaman yang ada, bukan luaran, untuk digunakan untuk memastikan supaya keadaan negara ini akan dapat kita bantu menyelesaikan masalah ekonomi dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Maslan. Menjawab isu lesen, Tan Sri Muhyiddin berkata arahan telah pun dikeluarkan kepada Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali untuk memastikan agar setiap kementerian mempermudahkan proses serta mengurangkan karenah birokrasi dalam menyelesaikan sebarang masalah berkaitan. Langkah itu, kata beliau, akan dapat memastikan keputusan berkaitan akan dapat dicapai dengan segera sekaligus menyelesaikan sebarang kelewatan dalam membantu rakyat yang terlibat. Menjawab soalan tambahan soal pengangguran pula, peratusan pengangguran dijangka akan meningkat sehingga 860,000 orang akhir tahun ini. Bagi menangani isu ini, pelbagai bantuan stimulus seperti subsidi upah dan moratorium bernilai RM100 bilion telah pun diberikan kerajaan dan institusi bank kepada individu serta syarikat yang terkesan untuk meneruskan kelangsungan operasi perniagaan selain mengekalkan pekerjaan masing-masing. Dan saya kira sekian saja perkembangan yang boleh saya bawakan dari Parlimen. Kita kembali bersama Zarif di studio. Silakan Zarif. Baik, terima kasih Ridwan. Selamat bertugas.